Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih dan syabas dan tahniah kepada murid-murid kelas 2 Gigih 2 Yakin kerana mengikuti kelas PDPR RBT kita pada petang ini. Meskipun agak kelewatan di sini, tapi tak apa, yang penting kita ada. Saya doakan kamu semua terus istiqamah untuk menuntut ilmu walaupun kita berdepan dengan pandemik COVID-19, dan kita doakan juga supaya pandemik ini berakhir, okey, supaya kita boleh bersemuka seperti biasa. Jadi hari ini cikgu nak masuk tajuk yang baru untuk kelas kamu, iaitu reka bentuk mekanikal. Baiklah, kita tengok. Baik, untuk tajuk reka bentuk mekanikal, kalau kamu tengok pada buku teks yang telah saya minta kamu buka, kita akan belajar standard pembelajaran iaitu 2.2.1, iaitu mengenal pasti komponen mekanikal. Contoh komponen mekanikal yang kita akan belajar, contoh adalah camshaft. Ini gelongsor, pautan, tuas, rantai, takal, bindu, galas berbola, belting, tali sawat. Dan ini adalah crankshaft, dan ini adalah gear. Alright, so kita akan tengok satu persatu. Kita akan tengok apa itu sistem mekanikal. Sistem mekanikal adalah terdiri daripada gabungan komponen-komponen mekanikal untuk membolehkan alatan ataupun mesin tersebut berfungsi dengan baik. Kalau kita tengok pada hari ini, bagaimana kenderaan boleh berada di atas jalan raya, boleh bergerak, bagaimana semua mesin boleh digunakan ataupun dapat dihidupkan, semua disebabkan oleh komponen-komponen mekanikal yang berfungsi dengan baik. Baik, kemudian kita akan tengok fungsi yang pertama, iaitu gear. Apa itu gear? Gear adalah untuk memindahkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Dan dia menukar kelajuan. Kalau kamu tengok pada mixing machine ini ataupun car wiper ini, kita nampak contoh gear yang terdapat di sini. Okey. Kemudian pada car wiper pun sama. Alright. Jadi kalau kita tengok yang mana menggunakan motosikal, kita bawa motosikal, motosikal yang contoh motor kapcai, kita ada gear 1, gear 2, gear 3, betul tak? Itu adalah menukar kelajuan. Kita menukar kelajuan daripada perlahan kepada laju. Baik. Seterusnya adalah ini contoh-contoh gear yang terdapat pada mesin getah tangan. Yang ni saya tak perasan, saya ingat kamu tak akan jumpalah mesin ni, sebab ni pada zaman 80-an 90-an sering digunakan mesin ini. Sebab bila mana pokok getah yang menghasilkan susu getah itu, apabila kita campurkan dengan cuka, kita akan masukkan dalam mesin ini. Kalau kamu tengok di sini, nampak tak gear yang terdapat di sini? Apabila gear ini bersentuhan dengan gear ini, maka bergeraklah sub ataupun di sini. Alright. Kemudian kita ada jam tangan. Jam tangan yang menggunakan mekanikal sepenuhnya, digunakan gear. Kemudian kita tengok pada kereta kawalan jauh ini. Walaupun gigi gearnya ini adalah plastik, tetapi mampu untuk menggerakkan kereta kawalan jauh ini. Dan yang terakhir adalah kotak gear. Di kotak gear ni, kalau awak nampak komponen mekanikal yang terlibat. Baik, di sini. Seterusnya kita beralih kepada jenis-jenis gear. Jenis gear, kalau kamu tengok pada dalam buku teks dan ataupun buku modul yang saya berikan itu, ada banyak contoh gear. Kita akan tengok gear yang pertama, iaitu gear serong. Kemudian gear taji, gear taji ni, dia mesti bersentuhan. Gear besar dengan gear kecil ini sentiasa bersentuhan. Kerana apa? Bila pergerakan berlaku di sini, secara tak langsung pergerakan gear ini juga turut akan bergerak. Kemudian ada gear screw seperti ini. Baiklah, kemudian kita ada gear tulang herring. Kemudian kita ada gear rack dan pinan, rack and pinion.
Kemudian kita ada gear helix. So ini ada gear pilin. Ini gear pilin. Yang ini gear belitan. Okey. Baik, yang ini gear dalam. Dan yang ini gear meter. Jadi kesemua gear ini berfungsi. Dia berfungsi pada kotak-kotak gear yang terdapat. Kita tak nampak lah dengan mata kasar bila kotak gear tu kan. Kita tak nampak. Contoh kalau awak ada kereta kawalan jauh ataupun kereta kontrol kereta mainan tersebut, bila awak buka kan, bukan buka enjin, kita panggil dia punya sos dia tu. Bila awak buka kan, barulah kita nampak gear yang terdapat di situ. Walaupun diperbuat daripada plastik gear tersebut, dia mampu untuk menggerakkan kereta tersebut. Baiklah, cari 5 alatan ataupun mesin yang menggunakan gear. Yang ni saya skip terus sebab kita akan masuk pada komponen seterusnya, iaitu pautan ataupun linkage. Linkage ni apa? Pernah nampak tak sebelum ni? Okey, linkage ni menghubungkan antara komponen ataupun bahan untuk melengkapkan sistem. Baik, linkage ni dipasang pada pintu. Yang mana bila mana kita buka pintu tersebut, pintu tersebut akan tutup kembali disebabkan linkage ini. Kemudian kita tengok tuil. Tuil ataupun tuas ialah sistem yang berkaitan dengan daya, beban dan juga fulcrum. Dia terbahagi kepada 3 kelas. Kelas yang pertama, kelas kedua dan kelas yang ketiga. Kelas yang pertama, fulcrumnya berada di tengah. Okey, kelas yang kedua, fulcrumnya berada di hadapan. Kelas yang ketiga, fulcrumnya berada di belakang. Baik, kita akan tengok contohnya. Okey, kelas yang pertama, fulcrumnya berada di tengah. Okey, kita gunakan pemutar skru mata rata untuk kita buka penutup tin cat ini. Jadi bebannya berada di hadapan, fulcrumnya di sini, mata rata ni. Kemudian dayanya di sini kita berikan. So ini kita panggil konsep tuas. Contoh yang kedua adalah gunting. Gunting fulcrumnya berada di tengah. Dayanya kita berikan pada bahagian belakang. Dan bebannya ialah kertas di sini untuk kita memotong ataupun meracik kertas tersebut. Seterusnya adalah contoh yang ketiga, bagaimana untuk kita mengangkat beban yang berat. Sekiranya ada fulcrum, beban tersebut dapat diangkat. Kamu nampak tak konsepnya di sini? Okey, seterusnya kita pergi kepada kelas yang kedua, iaitu fulcrum berada di hadapan. Bebannya di tengah dan dayanya di belakang. Alright, contohnya adalah kereta sorong. Kereta sorong semakin banyak bebannya, walaupun beban yang banyak, fulcrumnya berada di depan, kita mampu untuk memindahkan beban tersebut daripada destinasi A kepada destinasi B. Ataupun yang kedua ni contohnya pemecah kacang. Pemecah kacang ini pun sama. Dan yang terakhir adalah penutup pintu. Pintu kereta ni, dayanya kita tolak. Kita tolak dan fulcrumnya berada di depan. Dan bebannya adalah pintu ni lah. So dia akan tutup pintu kereta. Okay, seterusnya adalah fulcrum berada di belakang. Contoh yang kita nampak adalah penyapu. Penyapu fulcrumnya kita pegang di atas. Dan dayanya kita berikan di tengah. Dan bebannya adalah di bahagian bawah. Yang ini penyepit makanan. Penyepit makanan fulcrum berada di belakang lah. Sama seperti penyapu. Bebannya di sini. Okey, dan seterusnya adalah rod ataupun batang pancing. Alright. Sekarang ni kita tengok komponen mekanikal yang seterusnya adalah takal. Baik, takal ini ialah mesin ringkas yang terdiri daripada satu roda yang berputar pada gandar. Kamu tengok contoh gambar yang diberikan adalah crane ataupun ini mesin untuk membina otot kan. Jadi saya tak tahu apa nama mesin ni, ataupun yang lebih ketara yang kita boleh nampak tiang bendera. Bagaimana kita menaikkan bendera tersebut menggunakan takal. Kita menggunakan tali untuk kita tarik pada satu bahagian lagi kita tarik, maka beban tersebut akan naik ke atas. Okey. Jadi ia memudahkan kerja-kerja mengangkat beban yang berat.
sedikit perkongsian yang ingin saya ceritakan di sini, bagaimana kalau kita tengok pada zaman sebelum Masihi, bagaimana kerajaan dahulu mampu membina piramid sebesar itu. Sekiranya tiada teknologi takal seperti ini, bagaimana mereka mungkin membawa batu yang besar untuk naik ke atas, kan? Jadi takal ni telah pun diguna pakai sejak dulu lagi. Alright. Seterusnya kita tengok adalah tali sawat ataupun belting, digunakan untuk menghubungkan takal pemacu. Takal pemacu ni, takal pemacu contoh. Ini takal pemacu. Ini takal pemacu. Ini takal pemacu. Okey. Yang dipasang pada enjin ataupun motor elektrik dengan takal dipacu. Dia contoh dia macam ni. Konsepnya seperti kereta, kalau nak senang mudah faham. Kalau kamu tengok kereta tu, sebenarnya kereta bergerak, yang berputar sebenarnya adalah tayar hadapan. Tayar belakang hanyalah dipacu sahaja. Begitu juga dengan motor. Motor pun tayar belakang. Tayar depan hanya dipacu. Konsep seperti kita boleh nampak di sini, tali sawat menghubungkan, contohnya ini adalah mesin jahit, kan? Mesin jahit digunakan untuk menggerakkan jarum jahitan ini menggunakan kuasa motor. So motor ini diletakkan pada bahagian pemegang mesin jahit ini untuk menggerakkan jarum jahitan. Begitu juga dengan mesin ini, kita panggil dia mesin sander machine, mesin pelelas. Mesin pelelas ni kita gunakan dia untuk meratakan permukaan kayu lah. Jadi konsepnya pun sama. Yang memacu satu sahaja, yang satu lagi adalah dipacu. Konsepnya seperti conveyor lah. Yang ini adalah pada kotak enjin. Alright. Okey, seterusnya adalah aci sesondol, camshaft. Okey, ini adalah camshaft. Okey, camshaft ini kalau kamu tengok, dia digunakan untuk membuka dan menutup valve. Dia membuka valve, ni valve. Ianya boleh didapati dalam kenderaan bermotor. Kalau kita tengok kereta, contoh ada 4 silinder ataupun 4 omboh. Motor, kita ada single overhead cam, contohnya ada 1 piston, kan? So omboh ini akan bergerak dalam satu gerakan linear, yang mana aci sesondol ini akan buka dan tutup tersebut. So pembakaran akan berlaku pada hujung silinder ini. Okey, seterusnya adalah aci engkol ataupun crankshaft. Okey, kita tengok di sini crankshaft berfungsi untuk menukarkan gerakan linear seperti yang saya sebutkan tadi, gerakan linear kepada gerakan berputar, seterusnya sebagai penghantar kuasa kepada kotak gear untuk menggerakkan kenderaan. Kalau kamu faham konsep bagaimana gigi-gigi gear ini berfungsi, yang ini pada bahagian pembakaran berlaku. Bila mana kita start enjin, omboh ataupun silinder ini akan buat satu gerakan linear, yang mana di hujung dia ini dipasangkan dengan crankshaft. Bila omboh ini bergerak atas ke bawah secara tak langsung, crankshaft ini akan buat gerakan putar, gerakan berputar, yang mana akan menggerakkan gigi gear di sini, yang mampu untuk memberi kuasa untuk menggerakkan kenderaan. Kita akan tengok contoh video dia. Okey, ini adalah contoh video. Kalau kamu tengok di sini, today, the internal combustion engine is used in motorcycles, automobiles, boats, trucks, aircraft, ships, heavy-duty machinery and power generators. A four-stroke engine is an internal combustion engine in which the piston completes four separate strokes, intake, compression, power, and exhaust during two separate revolutions of the engine's crankshaft and one single thermodynamic cycle. Let's take a look at the basic internal parts of a four-stroke engine. Inside the crankshaft and one single thermodynamic cycle, let's take a look at the basic internal parts of a four-stroke engine. Inside the engine block, there is a crankshaft. Piston rods are attached to crankshaft. Pistons are attached to the pistons rods. As the crankshaft turns, it is making the pistons move up and down. The camshaft is turning, making the valves to open and close. Camshaft is turning, making the valves to open and close. Valves to open and close. Ni belting. Now the crankshaft is ni belting.
So ini belting, dia akan menghubungkan pada gear ini. So putaran ni akan bergerak, akan memberikan kuasa. Making the pistons move up and down to open and let's now take a look at how the combustion creates pistons motion. Ni spark plug First, tadi, ataupun intake palang stroke. pencucur. The inlet valve down. So bila ada Second, pembakaran compression berlaku, kita tak stroke. nampak The inlet valve is pergerakan closed, komponen and the piston mechanical ni, sebab travels apa dia back berlaku up the dalam kotak cylinder, enjin. compressing the Kita tak fuel-air nampak. mixture. Tetapi kalau kita tengok Just contoh before di sekolah, piston kita reaches boleh the top nampak of its dalam compression bentuk, stroke, a spark apa nama plug kita emits a panggil? spark to Dalam combust the fuel-air bentuk mixture. Third, demo punya, combustion yang stroke. mana The ada piston belahan is dalam now ni, kita boleh forced nampak down lah by the pergerakan pressure ni. wave Tapi of the tak boleh lah nampak combustion pergerakan of the secara, fuel-air mixture. secara The terus. engine's Kita power boleh is nampak lah, derived from this benda ni cycle. berada di dalam kotak enjin. Gases through the exhaust of a four-stroke. Okey, jelas Okey, seterusnya Today, seterusnya adalah gelongso ataupun slider. Okey, slider ni diguna pakai sebenarnya banyak, tapi untuk industri perfilman digunakan sebagai satu landasan untuk kita letakkan apa nama DSLR ataupun kita punya perakam video kita. So bila ada gerakan berlaku, contoh saya bagi contoh kamu tengok sukan Olimpik 100 meter, bagaimana video tu dapat rakam pelari yang sangat laju kerana adanya gelongso ini. Kita tengok contoh video yang dikongsikan. What's going on, guys? In this video today, we're going to be taking a look at the Evo Slider by Rhino. Dia tunjukkanlah bagaimana dia merakam video. Dia hasilnya akan nampak smooth lah, akan nampak lebih lancar berbanding kalau kita pakai handheld, kita pegang kamera tu kan, kita nak ambilkan, so bendanya akan ada getaran kan. So bila ada gelongso, awak nampak tak pergerakan video ni kan, pergerakan video nampak tak, dia akan smooth sahaja kan, nampak. Itu sebabkan adalah gelongso. Okay, I'm going to skip over all of the super technical stuff about the slider. I'm sure there's tons of videos online going over the technical specifications of the payload and all the other tech stuff. I'm just going to go over what I like about the system, what I don't like about the system, and how I use it in my video production. What's going on, guys? In this video today, we're going to be taking a look at the... Okay, seterusnya adalah gas berbola ataupun ball bearing. Digunakan sebagai pengantara bagi objek yang berputar untuk mengurangkan geseran dan melancarkan pergerakan. Ini contoh-contoh galas berbola yang ada lah. Walaupun sebenarnya mungkin ada banyak lagi, tapi yang sepatutnya kamu tahu yang ni lah. Tapi yang paling penting kamu perlu tahu hanya galas berbola. Yang biasa kita nampak yang inilah, yang biasanya kalau ditunjukkan dalam lakaran kita buat spinner dan sebagainya. Inilah bendanya ni. Ni galas berbola ni. Okay, seterusnya adalah bindu ataupun cap. Digunakan bersama dengan mesin gerudi. Mesin gerudi tak kisahlah, mesin gerudi lantai ni, contoh mesin gerudi lantai untuk memegang dan mencengkam mata gerudi. So mata gerudi ni ada pelbagai saiz, daripada kecil, contoh saiz 8 sehingga 50. Saya sendiri pernah mengendalikan mata gerudi sebesar diameter 50. So jadi cap ataupun bindu ni perlu ditukarlah, kita tak boleh pakai bindu yang kecil. Jadi itulah untuk kegunaan dia adalah untuk kita menembuk lubang pada sesuatu bahan ataupun produk kita. Itu fungsi bindu. Okay, seterusnya adalah rantai. Okay, rantai ini berfungsi sebagai pengantara bagi penghantaran kuasa antara dua gear. Kamu nampak di sini so kotak enjin yang kita belajar pada crankshaft, camshaft tadi tu, so untuk kita gerakkan yang ni sebenarnya yang kita pasang sprocket kecil ni. So sprocket kecil ni bila dia bergerak, kalau tak ada rantai kan, dia tak mampu untuk menggerakkan tayar belakang ni. Jadi dengan adanya rantai, dia mampu memindahkan kuasa kepada sprocket belakang ini. Sprocket belakang ni dipasang di tengah ni, ada galas berbola yang mampu untuk menggerakkan tayar belakang ini. Okey, jelas Okey, apakah komponen mekanikal yang sesuai digunakan untuk memindahkan produk yang besar dan berat seperti kontena dari kapal? Okey, siapa boleh berikan jawapan? Nazhan, Syasha, Hafizuddin, Ashikin. Daripada komponen yang kita tengok tadi tu, yang mana kamu rasa mampu untuk memindahkan produk yang besar seperti kontena tu daripada kapal? Daripada kapal kan, kalau awak tengok kapal pengangkut kan, kapal pengangkut
kontena tu, macam mana dia nak pindahkan kontena daripada kapal tu ke pelabuhan? Siapa boleh beri jawapan? Nazahan? Nazahan ada tak? Syasha? Oh, Syasha. Hafizuddin? Ai, dah left ke semua ni? Okey. So kita akan berhenti setakat ini sahaja, dan kita akan kembali ke Telegram untuk saya berikan latihan susulan. So setakat ini penerangan saya untuk subtopik ataupun standard pembelajaran 2.2.1. Kita akan masuk 2.2.2 pada kelas yang akan datang, iaitu pada minggu hadapan. Okey. Ini yang kita akan masuk untuk pada minggu hadapan. Okey. Alright. Ada soalan setakat ini? Okey, kalau tak ada soalan, saya ingat saya tangguhkan kelas kita pada hari ini, dan saya akan terus follow up ke dalam Telegram untuk latihan susulan. Okey, itu sahaja. Video ini saya akan kongsikan di dalam Telegram untuk murid-murid yang tidak dapat join kelas PDPR kita pada petang ini. Okey, sekian saja. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.